Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa ni Puan Rusman Mansur, semuanya hadirin hadirat sekalian. Kita renung suatu hadis yang berbunyi An Abi Sa'id Al-Khudri قال قال رسول الله عليه وسلم اعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Hadis muttafaqun alaih, jadi sahih. Jadi sahih Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, berikan hak jalan. Para sahabat bertanya, apa haknya? Baginda menjawab, pertama menundukkan pandangan, tidak berbuat jahat, menjawab salam, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Ini cerita macam kita lah, anak-anak kita ataupun kita zaman-zaman muda lepak tepi jalan. Jadi apabila Rasulullah tengok sahabat-sahabat ayah ada di tepi jalan, Rasulullah tak bagi duduk tepi jalan. Mereka tu kata apa salahnya? Jadi boleh. Rasulullah kata kamu nak duduk tepi jalan boleh. Tapi kamu kena jaga hak-hak jalan. Tengok Islam ni semua kan, semua. Tak kata di masjid, di surau saja kan. Ada semua, keseluruhan kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ada peraturan dia. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah hak-hak jalan itu? Hak-hak jalan itu ialah yang pertamanya, hendaklah kamu menunduk pandangan kamu. Ya, maklumlah, dan tepi jalan ni tempat orang lalu. Tempat orang lalu lalang. Maka ramai. Orang lalu lalang tu macam-macam. Kamu kena jaga. Kena jaga pandangan. Sesiapa yang duduk tepi jalan dan melihat rumah yang terbuka, janganlah dia melihatnya. Begitu juga siapa yang melihat perempuan di jalan, dia perlu menundukkan pandangan. Sama juga. Kalau lelaki lepak, perempuan jarang lepak. Lelaki kebanyakan. Kamu mulalah nak bagi salam. Macam-macam. Yang lelaki tak bagi salam, yang perempuan bagi salam. Bagi kepada perempuan. Ya? Itu salah. Jaga pandangan. Sebagaimana ayat Quran kata, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ya, katakanlah kepada para mukminin agar mereka menundukkan pandangan mereka. Ni jaga, susah nak jaga. Nak jaga pandangan, nak jaga pandangan susah. Dalam orang lelaki itu yang susah nak jaga pandangan. Dalam perjalanan nak ke masjid pun sempat terserempak orang jogging, tak tengok rezeki. Israfah, astagfirullah. Mulut israfah, mata dia tengok juga. Ya. Ada jenis macam tu. Israfah saja tak jadi. Dia kena, kalau terpandang, cepat-cepat alihkan pandangan. Okey. Yang kedua ialah menahan diri dari kejahatan, iaitu dengan tidak menghalang perjalanan atau mencampak sesuatu yang boleh menyusahkan orang lain seperti kotoran, sampah dan selainnya. Dia lepak makan-makan tepi jalan, campak makanan atau sisa makanan ataupun tin ke apa ke kan sambil-sambil minum macam tu. Jadi jangan kita buat kotoran. Biasa orang duduk tepi jalan lah macam tu. Macam-macam lah dia buat.
Itu hak yang kedua, ya. Hak jalan. Jangan buat kekotoran. Maknanya kena jaga kebersihan. Islam jaga. Larang semua. Yang ketiga ialah mengucap salam. Apabila seseorang mengucap salam, orang yang sedang duduk mesti menjawab. Kita dengan lepak orang, Assalamualaikum. Wajib jawab. Ya. Jadi mengucap salam itu sunat. Yang menjawab adalah wajib sebagaimana disebut dalam firman Allah Ta'ala, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila seseorang mengucap salam kepada kamu semua, jawablah salam tersebut dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Kena jawab. Kena jawab. Assalamualaikum. Sama ada kita bagi salam orang yang lalu ataupun orang yang lalu lalang itu bagi salam, kena jawab. Kalau orang bagi salam, kita wajib jawab. Orang lalu kita sunat je. Orang apa ni? Salam jawab wajib. Ni maknanya kena beritahu anak-anak kita. Siapa yang kau nak lepak tu ni, hak-hak dia. Baca hadis ni. Dan keempat, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sungguh Allah tidak memuji golongan yang berfirman, yang beriman mengajak orang ramai. Macam mana kita nak ajak? Maknanya kalau kita tengok, ini payah ni, orang tabligh yang boleh buat. Jumpa je, ajak jom pergi masjid, nak ajak, nak cerita kebaikan. Jadi kalaulah tak mampu, jangan lepak lah maksudnya. Maknanya kalau kita tengok orang yang buat orang yang buat jahat, kita kena larang. Dan katalah kita duduk situ, jom masuk waktu, dah masuk waktu solat ke, jom. Kita ajak sama-sama supaya dia buat benda baik. Kalau tak sanggup, jangan lepak tepi jalan. Orang azan wakda je. Itu tak betul. Memang maknanya kita tak buat, kita tak melaksanakan hak-hak jalan. Itulah yang kita dapat simpulkan daripada hadis ini. Hadis ini pendek. Yang cerita maknanya, nak ceritanya bahawa bukan zaman kita saja lepak-lepak ni. Dah ada. Zaman Rasulullah makna dulu-dulu lepak tepi jalan. Tetapi Rasulullah dah tegur, boleh nak lepak tapi engkau kena laksanakan hak-hak jalan. Iaitu yang pertama ialah menunduk pandangan, jaga pandangan, jangan duk liar mata tengok, terutama perempuan. Tengok pada perempuan, ya. Orang perempuan biasanya itu dia pemalu lah orang lelaki ni. Pada ramai-ramai macam-macam nak usik lah apa ke. Yang kedua ialah menahan diri daripada kejahatan, ya, ataupun menghalang jalan ke apa ke lah, membuat kekotoran di jalan. Yang ketiga, mengucap salam ataupun menjawab salam. Kalau kita sempat bagi salam, kita bagi salam dulu. Kalau orang bagi salam, kita wajib jawab. Dan keempat ialah mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kita kena ajak orang yang lalu-lalang untuk melakukan kebaikan. Dan kalau kita melihat ada kemungkaran, adalah kita cegah. Barulah boleh duduk tepi jalan. Itulah sebagai renungan pada pagi ini. Wallahu a'lam. Ya. Macam mana hari ni biasa cuti? Kita buka ni ke soalan ke Ustaz? Ya, boleh. Okey, jadi kalau ada soalan selain daripada tanya tentang renungan pagi ini, duk lepak tepi jalan atau soalan-soalan lain boleh ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang bagi salam kita wajib jawab kan?
Tapi kalau lah yang bagi salam melalui foto-foto dalam WhatsApp, apakah perlu kita wajib jawab? Dalam tu dia umum dia tulis je kan, tak tahu dah. WhatsApp. Ya, ya. Dia bukan individu. Yang sebut sini individu. Individu Assalamualaikum. Sebut Assalamualaikum. Dia tulisan ni kalau dalam mahkamah dia panggil lafaz kinayah. Walaupun sebut, jadi maknanya dia tak jatuh ke wajib. Tulisan dia boleh petikaikan. Betul ke orang tu bagi salam ni? Sama tak dengan lafaz cerai kan? Lafaz cerai, kalau orang tu cerai, walaupun sebut aku cerai kamu. Jadi dia jadi kalimah kinayah. Kinayah maknanya dia bukan lafaz sorah yang jelas, yang boleh dipetikaikan. Siapa yang beri salam? Adakah orang pinjam telefon kita, jadi nak jawab siapa? Itu maksudnya. Jadi dalam bab ni, bab cerai pun boleh dipetikaikan walaupun jelas. Tak lagi kita beri salam umum kan. Kita beri salam umum. Nak jawab boleh, tapi makna tak pergi ke wajib. Tak payah jawab, tak apa kan? Nak jawab tak apa, tak jawab pun tak apa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Gini, Kak Wan dulu soalan. Boleh? Tak apa, teruskan. Okey, Cik Han dulu, lepas tu Kak Wan. Kita kata Ustaz, Assalamualaikum. Ada ke orang dia kata kirim salam saya ke si tuan tu gitu ke siapa-siapa, tolongkan sampaikan salam gitu tu. Boleh hantar gitu. Dia sebab setakat kirim salam tu dia tak lagi, tak sampai ke wajib dah. Dia kirim salam gini. Yang kata wajib jawab. Assalamualaikum, dia sebut. Dia makna dia keluarkan lafaz. Assalamualaikum, tolong sampaikan salam aku kepada orang ni. Dia kena keluar gitu. Kalau kata cakap kirim salam dia tak keluar lafaz itu, tak wajib jawab lagi. Dia kena keluarkan suara Assalamualaikum. Ni tolong sampaikan salam aku. Mana dia sebut, dia keluarkan lafaz. Okey, faham. Kalau saja terpulang tadi nak jawab tak jawab. Jawab dapat pahala, tak rugi kan. Cuma wajib tak wajib. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Maafkan saya kalau saya bertanya di luar tajuk, boleh Ustaz? Ya. Dan maafkan jemaah ya, sebab beberapa kali saya tanya perkara yang sama, tapi saya ingin mendapat satu kepuasan untuk memilih jawapan yang benar-benar dapat mententeramkan hati saya Ustaz. Ya. Menjelang bulan Ramadan ni, umat Islam bergembira kerana dapat menunaikan tarawih berjemaah di masjid atau di surau. Tapi sedih bagi orang-orang yang wajib menunaikan qada solat yang telah ditinggalkan satu ketika dulu. Difahamkan tidak perlu menunaikan solat sunat tarawih kerana lebih wajib menunaikan solat sunat qada. Satu. Yang pertama Ustaz. Yang kedua, wanita yang telah di ujung usia dan dapat menjauhkan fitnah, bolehkah pergi ke masjid dan surau sedangkan beliau merdeka dan lapang kerana tidak mempunyai tanggungjawab dan duduk berseorangan tanpa imam di rumah? Itu saja Ustaz, terima kasih.
Boleh ulang sekali lagi tak? Saya kena lupa panjang pula tadi. Okey. Yang pertama ke yang kedua? Kedua-dua nak ulang. Ha, ha, ha. Ya, okeylah. Yang pertama saya kata menjelang bulan Ramadan, umat Islam bergembira kerana dapat menunaikan tarawih berjemaah di masjid dan di surau. Tapi sedih bagi orang-orang yang wajib menunaikan qada solat yang telah ditinggalkan satu ketika dulu. Difahamkan tidak perlu menunaikan solat sunat tarawih kerana lebih wajib menunaikan solat sunat, solat waktu yang telah ditinggalkan. Okey. Ustaz jawab ini dulu, nanti saya buat yang kedua ya Ustaz. Yang kedua? Oh yang kedua, okey. Yang kedua, wanita telah di ujung usia. Maknanya dah tua Ustaz ya, dah 70 tahun ke atas dah. Ya. Dan dapat menjauhkan fitnah. Bolehkah pergi ke masjid dan surau? Sedangkan beliau merdeka dan lapang kerana tidak mempunyai tanggungjawab duduk berseorangan tanpa imam di rumah. Okey. Dah. Yang pertama tadi, okey, cerita bulan puasa lah. Memang hutang tu dia perlu didahulukan. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Macam sama dengan hutang manusia. Ada orang tanya, ya Rasulullah, adakah solat-solat dulu perlu diqada? Rasulullah tanya balik, hutang kamu dengan manusia perlu jawab, perlu bayar tak? Kena bayar. Kalau dengan manusia pun kena bayar, dengan Allah pun kena bayar lah. Ni solat kita ni wajib qada. Soalnya ada pandangan gini. Kita boleh buat qada dan juga boleh buat seiring dengan yang sunat. Itulah tarawih. Tarawih dia berlaku bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan. Dan dia ada waktu lepas isyak je. Jadi qada dia tak ada waktu. Tak ada waktu. Kita boleh qada waktu lain. Waktu isyak kita boleh qada. Qada kita ni waktu lain mana? Zuhur. Nak buat isyak waktu zuhur boleh. Dia tak ada makna tak terikat. Jadi rugilah makna rugi maksudnya gini. Datangnya kita dah penghujung hayat. Kita tumpu pada qada sahaja. Apa ni yang sunat tarawih itu tak ada bulan lain. Jadi langsung kita tinggal. Dah zaman-zaman dulu kita tinggal. Jadi kalau kita buat seiring tak apa. Kalau kita ambil qada saja, kita tinggal hak sunat, jadi rugi pula tarawih. Tinggal gitu je. Dan tarawih tak ada disebut nak buat 8, boleh buat 20, boleh. Kita buat, katalah kita buat 8, patut selebihnya kita buat qada. Okey juga makna ada juga yang kita buat qada dan juga kita buat sunat, jadi seiring. Berjalan serentak. Jadi yang sunat pun kita buat, yang hutang kita pun dengan Allah Ta'ala pun kita buat. Itu rasa lebih baik. Pendapat banyak ada pendapat begitu. Bukan kata tak boleh buat langsung, ya. Kerana ialah kita baru dapat kesedaran, baru dapat petunjuk, baru dapat hidayah pada Allah SWT. Jadi masa yang ada ni kita ambil peluang keemasan. Takut kita sibuk, kita ganti-ganti kata-kata tak. Yang sunat langsung lah, tak sempat buat. Jadi rugi lah. Okey. Yang kedua tadi, kita orang lama lah. Tak ada tanggungjawab apa, tak ada kesusahan. Imam tak ada kat rumah, suami tak ada. Orang perempuan memang dia kata digalakkan solat di rumah. Tapi tidak dilarang solat di masjid dan surau. Di antara tujuan besarnya ialah
di Masjid Surau ni adanya majlis ilmu. Maka majlis ilmu itu adalah wajib. Makna menuntut ilmu itu adalah wajib. Maka tak menjadi kesalahan bagi kita datang yang tidak menimbulkan fitnah. Lebih lagi usia kita dah senja, tak ada dah fitnah. Kalau zaman muda tu mungkin fitnah kerana kita ni cantik. Ya, jadi menyebabkan timbul fitnah. Sekarang kita dah usia, tak ada orang dah tak ada dah orang tergila-gila macam zaman kita muda dah. Jadi kita datang kerana untuk belajar ilmu. Untuk menuntut ilmu. InsyaAllah itu tak ada masalah. Boleh, ya? Tak ada halangan. Wallahu a'lam. Untuk ilmu je Ustaz. Sembahyang jemaah? Boleh? Yalah, bolehlah semua tu. InsyaAllah. Yang mana solat berjemaah boleh semua. Tak menimbulkan fitnah. Yang menimbulkan fitnah ya maknanya kalau susah. Nak ceritanya hari Jumaat perempuan tak wajib, tapi kalau ada kemudahan maksudnya masjid tu dia buat khusus. Macam contoh masjid wilayah dia perempuan di atas, lelaki di bawah. Boleh orang perempuan solat Jumaat sampai ke tahap itu. Kalau memang dah ada tempat ini tempat orang perempuan, ni orang lelaki, tak ada masalah. Boleh kita buat solat berjemaah. Ada pendapat yang kita dengar Ustaz, katanya makruh dan tak dapat pahala buat sunat kerana kita banyak qada. Seiring tak apa, seiring. Dia jangan akan lebihkan yang sunat. Lebihkan sunat dari qada. Memanglah ada. Tapi kita ambil pandangan pasal ada pendapat ulama boleh buat yang seiring tu. Maknanya kita buat dua-dua. Qada pun kita buat, sunat pun kita buat. Ibaratkan hutang pun kita bayar, sedekah pun kita buat. Kalau lebihkan sedekah saja, tak buat yang tak bayar hutang, itu satu kesalahan. Sama juga lebihkan solat tak sunat, tak buat qada, itu masalah. Ya, itu masalah. Kena qada kena berjalan. Dan kita nak buat qada sekaligus kita tak mampu, tak apa. Yang pentingnya istiqamah. Kita buat, okey. Zuhur pun kita buat, asal mana waktu yang kita rasa yang kita tinggal kita buat. Bukan kita kata 20 kali kita tinggal sampai 20 nak kita tak mampu. Tapi dia naknya makna kita qada itu istiqamah. Maknanya setiap hari satu waktu. Setiap solat kita buat, katalah. Kita buat ni. Yang kita mampu, kita buat. Tapi setiap hari kita buat. Tak apa. Dalam masa yang sama, ada peluang untuk kita buat tarawih di bulan Ramadan, kita buat. Jadi yang qada pun berjalan, yang sunat pun kita teruskan juga. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ada soalan-soalan lain daripada para jemaah yang mungkin ada soalan-soalan yang terbuku dalam hati yang perlu penjelasan huraian daripada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ustaz, saya nak tanya, kalau seorang tu dah bertahun macam 3-4 tahun tak solat fardu, bagaimana cara dia nak qada solat tersebut? Adanya pandangan dia nak kena solat qada tu tiap-tiap hari. Ataupun ada cara yang lain. Boleh jelaskan Ustaz? Okey. Dia qada sebagaimana saya nyatakan tadi, dia qada ni tak ada waktu. Tak ada waktu, maksudnya kalau kita tinggal isyak, tak semestinya kita tunggu waktu isyak baru boleh qada. Kalau kita tinggal waktu subuh,
Tak semestinya kita buat waktu subuh. Ya. Kita boleh buat subuh, kita ada kelapangan dalam waktu siang hari, waktu zuhur ataupun waktu duha. Boleh kita nak qada subuh waktu duha. Kita nak buat isyak lepas zuhur, boleh. Waktu haram pun boleh. Waktu lepas asar solat sunat tak boleh. Tapi kita buat qada lepas asar boleh. Lepas subuh solat sunat haram. Tapi kalau kita qada lepas subuh boleh. Qada boleh. Walaupun waktu haram. Jadi maknanya dia tak terikat. Bila ada kelapangan, kita buat. Pasti semua kita kena ada istiqamah. Maknanya setiap hari kita buat. Walaupun kita qada, makna kesedaran itu kita dah dalam usia senja dah. Setiap hari kita buat sebelum kita habis hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba malaikat maut datang, tak sempat kita habis. Maka insya-Allah apa yang dinyatakan yang saya faham, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kita. Janji kita istiqamah. Istiqamah maknanya kita tetap setiap hari kita buat. Tapi kerana banyak maka kita tak mampu dalam semula dengan apa dalam masa yang terdekat. Kita buat hari-hari. Bila ada kelapangan kita buat. InsyaAllah yang baki itu Allah akan ampunkan dosa kita. Yang menjadi kesalahan kalau kita buat rasa rajin kita buat, masa malas kita tak buat. Itu dia panggil termasuk orang yang lalai. Maknanya orang mempersendakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okey, ada soalan lain lagi. Sekiranya Ustaz ada kelapangan waktu. Ada lagi insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Kodo semaya saat ni tu. Maksudnya dah kitanya tak pastilah hak lama dulu mungkin kita lewat damai muda kita dulu lewat akhir ke kita kada lewat dak damai dulu muda-muda dak. Lepas tu kita pun ala ni kita kata biarlah aku nak niat lah kata nak kodo tiap lepas waktu Zuhur asar ingat takut zaman dulu lewat kita mandi wajib tu. Ya. Jadi kita buat sama gitu tak apa lah. Lepas boleh. sembahyang kodo. Kita boleh. tak ingat kita zaman dulu. Kita tak tahu berapa banyak yang solat yang kita tinggal. Jadi kita niat kalau lepas zuhur kita buat, lepas asar kita buat, lepas isyak kita buat, boleh. Itu yang terbaik. Maknanya walaupun kita tak buat yang sunat, dia masuk yang sunat. Umpamanya ginilah, puasa. Puasa sama juga. Kita puasa, katalah ada orang puasa 6 kan lepas raya, lepas habis bulan Syawal kan. Dia qada niat qada puasa. Tapi dia tak niat puasa 6. Tapi dia qada bulan Syawal. Maka dia dapat pahala qada, dapat pahala Syawal. Kalau bertembung pula Syawal, dia puasa hari Isnin Khamis. Dapat pula pahala Isnin Khamis. Kena bertembung lagi hari tu, hari putih pula. 13, 14, 15 setiap hijrah. Maka dapat 4. Itulah kelebihan. Ya Allah anugerahkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandai-pandailah kita memilihnya. Okey, jelas? Okey, ada lagi soalan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Nak tanya, kalau qada kita pula habis, kita tengah qada lah. Tapi fidyah tu macam mana? Nak bayar atau tak? Dah lepas daripada tahun kan? Nak seiring ataupun habiskan dulu qada yang berpuluh-puluh tu?
Macam mana Ustaz? Dia kalau qada puasa, selagi tak habis, selagi kita tak, katalah kita 10 tahun kita tak, masa zaman muda dulu, baru dapat anak dulu kita kena salin, kena bulan puasa. Jadi lama kita tak qada, maka dia akan berganda fidyah itu. Apabila berganda fidyah, ibaratkan bunga lah. Jadi selagi kita tak qada, dia akan berjalan tu, dia punya fidyah tu. Jadi maknanya cepat dahulukan bayar. Katalah kita ada 10 hari, kita qada dulu 5 hari. Mampu tahun ni katalah 5 hari, mana tinggal 5 hari dah, makin kurang. Jadi dahulukan yang bukan sebut qada ni, katalah ada 10 tahun, kita dua sudah 10 tahun kita qada. Hak tahun ni, hak bermula kita sedar ni, kita tahu, kita bawa, kita ada hutang, bermula hak yang kita tahu ni, kita dah kita bayar fidyah untuk tahun ni, kan? Lepas tu makna saya tak tahu kita bayar fidyah untuk hak setahun je, untuk setahun. Yang 10 tahun, yang 10 tahun tu kita kena kira tu berapa banyak. Dan apabila kita dah bayar, ya, selagi tak qada, dia akan berjalan lagi. Itu kena qada. Qada pun berjalan. Fidyah tu kan apabila bawa tahun baru, dia akan kena bayar fidyah. Jadi untuk memberhentikan fidyah itu, apabila kita telah buat qada. Kita qada puasa lah. Selagi tak qada, maka fidyah itu akan berjalan. Jalan. Makin lama banyak tahun, makin meningkat denda tu. Itu bab puasa lah. Wallahualam. Assalamualaikum, nak tanya soal puasa Ustaz ni. Tinggi ni, kita dulu kita ingatlah kita kata kalau aku berjaya tekah ni belajar nak puasa. Lepas tu kita pun lupa ganti kita puasa tu. Macam mana kena bayar fidyah juga ke kena ganti puasa fidyah? Sekali lagi. Kita dah main sekolah dulu. Kata nak puasa, berjaya nak puasa lah kata. Lepas tu kita lupa puasa kita tu kita kena ganti, kena bayar fidyah ke tak ni? Itu dia panggil puasa nazar. Kita kata kalaulah aku berjaya SPM, aku nak puasa. Yang tu niat puasa nazar sunat, tapi melaksanakannya wajib. Jadi kita kena buat. Selagi kita tak buat, maknanya kita tak lepas kewajipan kita berjanji dengan Allah SWT. Kita berjanji nak nazar, Allah dah bagi kita berjaya. Apa yang kita hajati, tiba-tiba kita tak buat. Maknanya kita masih berhutang juga dengan Allah SWT. Itu banyak macam-macam lah yang nazar tu. Lepas tu fidyah kena bayar Ustaz? Fidyah kena bayar dah lepas tahun dah. Dia bukan bayar fidyah, dia kena bayar, kena puasa. Puasa nazar. Puasa sehari raya kita niat tu lah, bukannya banyak hari. Berapa hari kita niat tu. Kena lagi tak buat tu maknanya tak lepas lagi nazar kita tu. Mana kita buat dah, cumanya tak boleh lah fidyahnya dah kata dah nama tahun tu. Dia bukan masuk tak kena ayah fidyah. Dia panggil kewajipan selagi tak qada, selagi tak buat, kena buat. Bukan dia puasa Ramadan ni dia ada had, maknanya kita kena ganti masuk Ramadan lain tahun ke seterusnya itu dia naik fidyah. Yang ni kita tak sebut bila. Dia tak ada waktu. Bila-bila masa boleh wajib buat. Tapi selagi tak buat, maka masih
masih berhutang dengan Allah SWT. Yang ni tak kena bayar fidyah, cuma kena buat apa yang kita janji tu. Kita nak puasa berapa hari? 3 hari, 5 hari, seminggu, kita kena buat. Katalah kita dah baru buat 3 hari, mana kena cukup lah. Yang kita janji nak puasa berapa hari tu. Selagi tak sempurna, maka selagi itulah kita masih berhutang. Apa-apa sajalah nazar. Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Ada. Fidyah ni bila masa je kita boleh bayar Ustaz, tak ada dihadkan masa. Tak ada. Nak lagi jelas, tanya PPZ ataupun Baitul Mal. Cara pengiraan tu. Terima kasih Lagi Ustaz. jelas. Soalan di chat Ustaz, tadi Hanita tu dia ada tanya soalan tadi. Daripada Nosyam, saya nak tanya, contoh macam kita balik kampung, ada saudara cakap, nanti ke salam semua ya. Jadi macam mana tu? Ya Ustaz nak sampai salam kepada semua tu. Itu soalan dia. Itu kata dia panggil salam ukhuwah. Yang tu macam mana kita tahu, dia tak tentu siapa-siapa. Kita nak salam semua Allah. Habis-habis kita kata yang mana kita jumpa, katalah jumpa kita nak balik kampung. Secara mara tak. Dia kata, salam semua tu. Secara mara orang kampung. Ataupun orang kampung kan. Jadi yang mana kita jumpa, kalau nak kita bukan kata semua satu orang kampung kita nak bagi salam semua. Pergi masjid surah, orang kampung. Ni bekas orang kita ni, pegawai kita yang duduk di bandar, kita salah. Tak perlu gitu. Maknanya kita tuju-tuju yang mana ikut kemampuan kita je lah. Tapi itu bukan sampai ke tahap wajib. Pasal dia hanya menyebut gitu saja. Kirim salam orang kampung. Jadi orang mana kita jumpa, kita rasa itulah dia kawan baik je. Yang kirim salam ni kawan baik kan. Ni si apa tu Aisyah ada kirim salam gitu. Okay, Waalaikumsalam. Ingat ke aku? Maknanya apabila kita bagi salam sampai ke salam tu, merapatkan hubungan dia. Jadi aku ingat tak ingat ke aku? Ingat, dia ingat walaupun jauh. Jadi dengan sampai salam kita tadi, maknanya boleh merapatkan hubungan. Maknanya kita tengok pandai-pandailah kita pilih tu. Bukan kita nak panggil semua. Kalau lah adik-beradik kita, kita tujulah ke bapa saudara ke, makcik, ni si Man ni ada kisah salam. Waalaikumsalam, ingat ke pakcik, alhamdulillah. Maknanya dia pun seronok, itu maksudnya. Itu je lah, kita buat macam tu lah. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita tak sampaikan salam tu macam mana Ustaz? Yang tadi bukan pasal dia umum, dia tak jadi wajib. Wajib ni dia tuju. Macam kita nak pergi umrah kan, ada Assalamualaikum, dia ucap Assalamualaikum, tolong kirim salam kepada Rasulullah. Jadi kita ziarah makam Rasulullah, kita kena buat lah. Ya Rasulullah, umatmu nama sekian kirim salam. Kalau dia kata kirim salam kepada Rasulullah, dia tak bagi salam, tak dia wajib. Sama juga orang kirim salam, kita nak pergi mana, kata kamu nak pergi mana? Nak pergi Tok Guru nak melawat nama Tuan Guru ni, guru Quran kita dulu, kita ngaji Quran. Okey, Assalamualaikum, aku sampaikan salam aku kepada ustaz tu ataupun ustazah tu, itu baru wajib. Ya, kalau dia secara umum gitu, itu terpulang pada kita. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Ni kita telah pun, saya dengarlah panjang lebar kita cuba bahasa salam tadi ya.
Erti sebenarnya salam ni adalah selamat. Jadi Hmm. sebenarnya contohnya saya menulis surat ya. Jadi saya salam pada orang kafir juga. Maksud saya selamat pada kamu. Tetapi doa silam assalamualaikum ya. Jadi saya macam bila seorang cakap salam ni, adakah bermaksud dia salam saja selamat ataupun seperti kata Ustaz tadi lah, okey sampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Jadi bila kita pergi ke Mekah, kita cakap okey aku sampaikan salam kepada sesiapa yang menyampaikan salam kepada ya Allah, ya Rasulullah. Jadi sekarang ni Ustaz, adakah betul kita guna perkataan salam tu? Sepatutnya assalamualaikum. Itu saya nak, selalu kita cakap kirim salam. Adakah kita faham apa yang maksud kita cakap salam ni Ustaz? Ya. Dia ialah dibahas dalam ulama-ulama kita majlis fatwa, dia bahas yang sepatutnya maknanya kita kena sempurnakanlah. Assalamualaikum. Kalau salam tu tak semua makna benda-benda itu boleh petikai atas dia. Yang tak jadi wajib jawab tu apabila kita tak sempurna kita punya kalam ataupun kita punya perkataan itu tak sempurna. Jadi dia tak orang boleh petikaikan ini tak wajib jawab pasal tak sempurna. Itu maksudnya yang dibincangkan. Jadi kalau kita nak sempurna dalam agama kita pun patutnya apa-apa pun kena jelas, kena sempurna. Cuma orang jawab tu atas kita kata, jadi ada dalam masyarakat kita kalau letak salam tu itu bahasa ringkas, tapi sebenarnya assalamualaikum. Maknanya itu saja kita buat tu. Kalau ikut yang lebih sempurnanya patutnya kena ikut betul-betul lah, baru sampai maksud dia begitu. Sepatutnya begitu. Maknanya kita buat tu atas adat kita kata faham, ada ringkas, cakap ringkas. Sebenarnya dia yang sebenarnya begitu. Gitu je lah. Maknanya kita menyantuni apa yang dibuat secara adat, gitu je lah. Terima kasih Ustaz. Okey, adakah lagi Ustaz nak ni ke atau nak tutup dulu kuliah? Okey. Ustaz, kalau tak keberatan boleh satu soalan tak Ustaz? Mohon izin. Ustaz, kalau kita musafir, contoh dia kita berjalan di Pulau Pinang sebelum masuk Zuhur. Jadi kita dah berhajat dari mana, kita nak jumpa cucu saya di tempat lain. Contoh dia, kita travel daripada Penang nak pergi ke Seremban ya. So dalam perjalanan kita tu, kebetulan kita merentas kawasan Kariah kita. Dan kita tak singgah. Dan kita keluar balik kawasan Kariah kita, pergi ke rumah anak kita. Adakah kita boleh meneruskan qada kita Ustaz? Terima kasih. Jamak qasar ni, kita jamak qasar tu. Macam mana? Cerita nak buat jamak ni ke, jamak qasar? Nak buat jamak kasar. Boleh ke lagi kerana kita tadi memula kita musafir di Penang, tapi kita oleh kerana kebetulan nak sampai ke kawasan rumah anak kita tu, kita masuk ke kawasan kita balik. Dan kita tak singgah. Kita terus saja. Pasal apa kita masih nak buatkan jamak kasar tu balik Ustaz? Boleh ke? Dia gini, permulaan, saya sebut dia, permulaan jamak dan qasar itu satunya tempat yang kita nak tuju cukup 2 marhalah. Okey, satu. Baik, ya. Niat yang kedua, niat musafir itu tidak ada unsur maksiat. Betul, ya. Tiga, permulaannya disebut dalam kitab, maknanya kita keluar daripada tempat tinggal kita. Kalau dulu dia contoh kita duduk kampung, kita keluar kampung orang lain. Kalau tempat-tempat yang macam orang Jawa tu, dia banyak parit ni. Keluar parit dia tu, tempat keluar parit lain tu ada boleh buat dah permulaan. Asal tempat dia tu. Begitu juga apabila kita balik, sebelum masuk tempat kita, sebelum kalau di kampung sebelum masuk kampung kita ke,
atau di bandar ni sebelum masuk taman kita. Kita taman mana? Kita taman Dahlia. Kita duduk sebelah, kita berhenti cucu kita tu taman Izora umpamanya lah. Ini boleh lagi. Pasal kita tak masuk taman kita. Itu maksudnya. Maknanya bukan, kalau satu taman, rumah sebelah je, itu tak acik lah bila masuk kutu. Tapi Ustaz, kita terpaksa lalu highway Tol Sungai Besi. Maksud dia tadi, saya terpaksa masuk lalu Tol Sungai Besi, tetapi Sungai Besi tu kawasan saya dah. Cuma saya tak singgah. Macam mana tu Ustaz? Sungai Besi tu besar. Tak, memang kawasan saya. Memang betul Sungai Besi tu dalam karya saya. Dia kira macam ni. Dalam Sungai Besi, Sungai Besi kan Tuan Haji Tol Sungai Besi. di taman mana? Saya Taman Sedang Raya. Tol Sungai Besi tu adalah di karya Sedang Raya. Tapi saya lepaskan tol tu, saya keluar balik. Jadi saya buatlah jamak kasar balik. Itu yang saya khawatir tu Ustaz. Tapi tak ada singgah mana lagi kan? Makna terus je. Terus. Je. Pengakhiran jalan saya tu masih musafir lagi. Maksud dia tadi saya terus pasal saya terpaksa lalu Tol Sungai Besi. Ya. Masih belum masuk taman kita lagi. Belum masuk, tapi karya saya. Nampak kan? Karya je. Ya. Dia karya kalau di kampung dia panggil satu mukim tu besar. Mukim. Lepas tu kemudian dia ada kampung. Kalau sini dia ada zon. Kalau di bandar ada zon. Zon Sungai Besi. Tapi taman tu yang kecilnya kita duduk taman mana? Betul. Masih belum masuk taman saya lagi. Sebelum masuk taman kita, boleh lah. Okey. Terima kasih Ustaz. Sebelum masuk taman kita, putuslah musafir kita. Baik Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Okey. Ustaz, Tambah satu lagi Ustaz. Boleh? Okey. Yang kedua, Alhamdulillah Ustaz. Dah hujung usia ni banyak ilmu kita belajar. Sampai saya baru saya tahu rupanya sembahyang sunat tu kita boleh gabung antara satu sunat dengan satu sunat yang lain. Contohnya boleh kita sembahyang sembahyang tahajud lah katakan. Tapi sebelum kita sembahyang tahajud tu selalunya kita buat sebelum kita ketahui ilmu ni lah. Sebelum sembahyang tahajud tu kita ambil sembahyang, kita sunat wuduk. Lepas tu baru kita sunat tahajud. Tapi bila kita dah tahu ni, dah belajar ni, kita boleh gabungkan sunat wuduk dengan sunat tahajud ataupun sunat hajat, beberapa sunat yang lain. Jadinya saya tak faham macam mana nak niat tu Ustaz. Tak ada, dia rukun apa ni, dalam solat sunat dia hanya ada dua yang perlu kita niat. Saja aku sembahyang solat sunat. Dia tak ada ta'yin, dia panggil ta'yin. Kalau solat fardu ada 3. Saja aku sembahyang fardu maghrib, saja aku sembahyang fardu isya, saja aku sembahyang subuh. Jadi solat sunat, saja aku sembahyang sunat. Tak perlu kita sebut solat hajat. Itu baru boleh masuk. Apabila kita tentukan, dia tak boleh gabung. Jangan disebut. Tak perlu kita masuk. Saja aku sembahyang Allah Akbar. Saja aku sembahyang sunat, tahajud, saja dalam surah. Banyak orang masuk. Saja aku sembahyang sunat, solat sunat. Habis. Tak perlu dah. Yang lain. Sekaligus dah. Jadi kalau kita main tahajud, malam tu pun tak payah sebut tahajud. Terus saja. Tak payah nak sebut. Masya Allah. Terima kasih. Bahkan ada pendapat ulama, siapa yang kata dia penat, dia keluar balik pada kampung penat kan, dia tidur bangun tengah malam pukul 3 pagi, pukul 2 pagi ke, dia solat isyak. Dia solat isyak pun dapat juga pahala tahajud kerana waktu itu waktu tahajud. Ada pendapat gitu. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Maaf Ustaz, soalan tadi pasal sembahyang jamak. Sekarang dia punya kita ikut kawasan ke ikut taman yang kita tinggal tu yang boleh kita jamak?
umpama kalau kita duduk di Taman Seroja, tapi kawasannya nilai. So sekarang kalau kita nak jamak, kita masuk nilai, kita tak boleh jamak, atau kita masuk Taman Seroja tu yang kita tak boleh semayang jamak, Ustaz? Putus musafir, taman tempat kita tinggal tu. Tempat kita tinggal. Maknanya bermula kita nak buat juga, asalkan tempat kita tuju cukup 2 malam, lebih kurang 90 km. Dan apabila kita balik pada tempat kita tuju, kita balik kampung ke, sebelum masuk taman kita. Apabila dah masuk taman kita dah putus lah, kena qada lah. Maknanya maksud bukan kawasan lah, makna taman kita di kawasan nilai. Makna bukan kita masuk nilai tu kita dah tak boleh jamak. Bukan ya Ustaz ya? Taman. Satu lagi Ustaz, bagaimana cara yang betul untuk kita sampaikan salam kita kepada Rasulullah yang sesiapa yang nak pergi ke Mekah, ke Madinah? Tak ada pula cara kita kata. Ni cuma kita sebut penama-penama gitu je lah maknanya Rasulullah. Ini antara penama-nama yang telah beri salam kepadamu ya Allah, ya Rasulullah. Dia tak adalah kata cara yang khusus, cuma kita mana yang itu kita senaraikanlah. Ini sana guna ni sampai ke salam kepada ya Rasulullah. Kita sebutlah nama tu. Tak kira lah bahasa apa yang kita nak buat, saya janji sampai maksud. Ya Rasulullah, ada seolah kita bercakap. Seolah Rasulullah tu ada depan kita hidup. Kita beri salam kepada kawan kita macam mana, orang kita. Aku ni ada wakil salam pada kamu. Siapa? Ni namanya saya jelaskan. Assalamualaikum. Kita dengan Rasulullah begitu ya. Ya Rasulullah, umatmu nama sekian-sekian telah beri salam. Begitu je lah. Tak adalah bahasa yang khusus. Kan? Wallahualam. Tadi Ustaz, macam kata saya ada kawan A nak pergi ke Madinah. Macam mana saya nak beritahu dia tolong sampaikan salam kepada Rasulullah? Kita keluarkan salam dulu. Baru ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Tolong sampaikan salam kepada Rasulullah. Kita lafazkan. Baru suruh kira salam. Kalau sakat kita tulis gitu, ibaratkan orang kirim barang tak bagi duit kan. Orang kirim salam. Dia kirim salam, tolong bagi jubah. Duit tak bagi. Jadi tak bagi je. Terpulang kita nak beli, kita beli. Tapi kalau orang bagi duit kan, kena beli ya. Ya duit dah bagi. Kalau kita tiba tak beli, mana ada duit aku? Kan? Gitu. Assalamualaikum. Kita salam. Baru dia wajib sampaikan. Terima kasih Ustaz. Jadi saya rasa pun dah 8.24, 8.30 kita ada kuliah yang seterusnya. Jadi mungkin Ustaz pun perlu berehat InsyaAllah sebab dah banyak soalan-soalan yang diajukan pada pagi ini. Jadi Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Imam Hasan Al-Fadli bin Abdul Rahman yang sudi bersama dengan jemaah Google Meet Gemanur Iman untuk kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan barakah bacaan Yasin dan doa bersama Al-Fadil Imam tadi kepada yang diuji dengan pelbagai penyakit. Mudah-mudahan Allah berikan syifa yang sempurna dan segala urusan dipermudahkan. Dan juga syukran jazilan atas perkongsian ilmu pada pagi ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Mudah-mudahan barakah dan juga pelbagai isu yang diaju oleh para jemaah mudah-mudahan mendapat huraian penjelasan dan para jemaah puas hati dengan apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz sebentar tadi.
dan mohon pada Ustaz untuk saya war-warkan tentang program pada malam ini, iaitu Daurah Isra' Mi'raj sesi yang pertama, membumikan perjalanan langit, di mana pada malam ini kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh, iaitu pada pukul 8.30 malam untuk program sesi pertama Daurah Isra' Mi'raj. Jadi pihak Gema Nur Iman terus buka ruang dan peluang pada para jemaah untuk terus menginfak bagi penganjuran program yang istimewa dan juga untuk kuliah-kuliah bersama dengan asatizah di Gema Nur Iman. Dan pada para penginfak yang beriman, pihak Gema Nur Iman tidak lupa merakamkan jutaan terima kasih. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan rezeki, dikurniakan dalam limpahan rahmat dan redha Allah. Mudah-mudahan Gema Nur Iman dapat menyediakan lebih banyak kuliah-kuliah yang memberi manfaat bersama, insya-Allah. Dan kuliah kita sebentar lagi pukul 8.30 pagi bersama dengan Al-Fadhil Imam Muhammad Nazri Haji Mustaqim yang juga merupakan Imam Masjid Negara untuk kuliah tadabbur surah Ali Imran pada pukul 8.30. Pada para jemaah yang ada peluang teruskan bersama sebentar lagi, dan mana yang ada urusan, mudah-mudahan Allah permudahkan segala untuk kita di mana pun kita berada. Jadi sebagai penutup tirai kuliah subuh pagi ini, sekali lagi dipersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Imam Hasan Al-Fadli untuk menutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.